Anda sedang menonton Kupi-Kupi Go Seram. Kisah ini dikumpulkan daripada pelbagai sumber dan tidak dapat diketahui asal-usulnya. Anggap saja sebagai sebuah hiburan. Anda bersama saya Ekram dan kisah seram pada malam ini ialah pengalaman seram yang semestinya tidak dapat aku lupakan selagi aku masih bernyawa. Ini adalah pengalaman yang aku alami di sebuah hotel di sebuah pekan kecil di utara Semenanjung. Aku ni bekerja sebagai seorang pegawai yang memerlukan aku berpindah randa dari suatu tempat ke suatu tempat. Kadang-kadang memakan masa yang berbulan-bulan. Ini disebabkan oleh projek yang harus aku selesaikan di sesebuah tempat. Kali ini, aku tinggal di sebuah hotel di utara Semenanjung. Tempoh kali ini adalah lebih panjang, lebih kurang 2 bulan setengah. Minggu pertama, semuanya berjalan lancar, tapi keadaan menjadi sebaliknya apabila masuk minggu kedua. Aku terjaga setiap malam pada pukul 2 pagi dan tidak boleh melelapkan mata sehinggalah pada pukul 6 pagi. Bayangkan keadaan aku ketika itu tanpa tidur yang cukup dan terpaksa ke pejabat keesokan harinya. Pada suatu malam, dalam lebih kurang pukul 10, seperti biasa sebelum tidur, aku akan periksa semua pintu dan tingkap, sama ada aku telah kunci ataupun tidak. Apabila aku periksa pintu sliding door dekat balkoni, aku tercium satu bau yang busuk, seakan-akan bau bangkai. Berasa pelik dan hairan, aku melihat kasut aku. Mungkin aku ada terpijak sesuatu. Tapi setelah aku periksa, kasut aku memang bersih. Aku tidak mau berfikir yang bukan-bukan, hanya bersangka baik dan aku yakinkan diri aku terdapat haiwan yang mati di luar dan bau tersebut masuk ke dalam bilik. Aku pun tidak menghiraukan bau tersebut dan masuk tidur. Seperti biasa, aku terbangun pukul 2 pagi. Aku cuba untuk melelapkan mata, tapi setiap kali aku cuba untuk tidur, akan aku ternampak seperti bayang-bayang yang terbang di atas kepala aku. Ini adalah kerana keadaan di dalam bilik boleh dilihat dari atas katil, kerana bilik ini banyak hiasan menggunakan cermin. Aku rasa aku seperti diperhatikan. Dengan perasaan resah dan gelisah, aku pun berjaga sampai pukul 6 pagi, melihat siaran televisyen 24 jam. Pada hari keesokannya, aku masuk ke tempat kerja dan bekerja seperti biasa. Malam hari, lebih kurang dalam pukul 10, aku pun tertidur. Seperti yang semalam dan malam-malam yang sebelumnya, aku terjaga lagi pada malam ini, dalam pukul 1, kerana aku terbau bau limau nipis yang kuat dalam bilik aku. Ini memang kerja gila, aku berkata dalam hati. Aku berasa seolah-olah bilik aku panas sekali. Dan aku merasa tidak selesa. Aku terdengar seperti orang berbisik. Tapi apa yang dibisiknya tidak jelas. Tapi aku dapat rasakan seolah-olah apa yang terjadi di bilik aku itu mahu aku keluar dan tidak mahu aku berada di situ. Pada malam itu, aku merasakan seram sekali, lebih seram daripada malam-malam yang sebelumnya. Aku menggeletar di atas katil, sendirian dan berperang dengan perasaan aku. Hati aku berbisik mengatakan kalau aku tidak keluar dari bilik ini pukul 3 pagi, aku dapat rasakan ada sesuatu yang buruk akan menimpa diri aku. Tepat pukul 3 pagi, aku lari keluar dari bilik aku terus ke lobi. Aku duduk di lobi dengan baju sejuk, bantal dan MP3 player. Aku duduk di situ dengan aman dan tenteram sehinggalah aku tertidur. Tiba-tiba aku rasa ada sesuatu yang berdiri di sebelah aku. Rupa-rupanya para petugas hotel tersebut datang dan bertanya kenapa aku tidur di situ.
Yang aku ingat, aku memberitahu mereka yang aku mahu menukar bilik. Berulang kali aku mengatakan perkara yang sama. Kemudian petugas itu meninggalkan aku. Dalam pukul 6, aku dikejutkan oleh seorang pakcik yang baru saja masuk shift dan sudi menolong aku pindah ke bilik baru. Aku berasa berat hati. Tetapi pakcik tersebut berjanji akan menunggu aku mengemas barang dan mengangkat sehingga ke bilik baru. Setelah berpindah ke bilik baru, menjadi satu pertanyaan pada diri aku sehingga hari ini. Semua pekerja hotel seolah-olah tahu sesuatu telah berlaku semasa aku lari keluar dari bilik. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengendahkan ataupun mempedulikan aku. Mula-mula, aku rasa selesa dalam bilik. Tapi, setelah 2-3 malam tidur di situ, aku mula perasan. Aku dapat rasa perasaan yang aku rasakan di bilik yang lama. Tiap-tiap malam aku terdengar bunyi orang berkawat di luar dan juga di dalam bilik. Bila aku cuba memeriksa, tiada seorang pun yang kelihatan. Aku masih lagi terjaga pada pukul 1 pagi dan tidak boleh melelapkan mata sehingga ke pagi. Cuma aku berasa lega dan selesa apabila azan subuh berkumandang. Seolah-olah dapat melihat benda-benda itu semuanya bertempiaran lari dari bilik. Pada satu malam, seperti biasa, dalam pukul 1 pagi aku terjaga. Kali ini aku amat terkejut kerana aku terhidu bau shampoo yang masih segar. Seolah-olah ada orang yang baru sahaja selesai mandi menggunakan tandas di dalam bilik aku. Aku tahu bau tersebut adalah bau shampoo yang baru aku beli petang tadi. Perlahan-lahan, aku masuk ke dalam bilik air untuk melihat. Terkejut kerana bilik air tersebut masih lagi basah. Seolah-olah ada orang baru saja selesai mandi. Aku pasti tadi sebelum aku tidur, bilik air kering saja. Masih terdapat kesan uap panas di cermin bilik air. Perasaan aku yang pada mulanya takut, sekarang menjadi lebih teruk dan huru-hara. Aku tidak tahu apa yang patut aku lakukan. Sama ada keluar dari bilik air ataupun keluar terus dari bilik aku. Dalam keadaan yang menakutkan tu, aku mengambil keputusan untuk keluar dari bilik dan duduk di luar. Sementara memikirkan apa yang harus aku lakukan. Apa yang lebih menakutkan? Aku sebenarnya tersilap membuat perhitungan. Apabila aku tiba di luar, aku terkejut kerana ada benda yang sepatutnya tidak berada di dalam bilik aku, berada di atas katil. Tidak dapat aku bayangkan perasaan aku ketika itu. Aku terkaku dan terkejut. Apa yang aku nampak? 3 kepala manusia sedang bergolek-golek di atas katil aku. Apabila menyadari, aku memerhatikan aksi mereka. Mereka segera berhenti dan melihat ke arah aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Cuma apa yang aku tahu, aku terus berlari ke arah lobi hotel. Kali ini, aku memilih untuk duduk di kerusi sebelum meja reception. Kerana aku tidak mahu dihujani dengan pertanyaan pihak pengurusan hotel, aku hanya mahu lupakan apa yang aku nampak tadi dan tidur sehingga pagi. Keesokan harinya, aku mengambil keputusan untuk keluar dari hotel itu. Aku menerima tawaran salah seorang rakan sekerjaku untuk tinggal bersama dia. Pihak pengurusan hotel terbabit cuba untuk membujuk aku tinggal di situ memandangkan aku membuat tempahan awal. Aku sepatutnya tinggal di situ selama 2,5 bulan. Salah seorang daripada pengarah mereka telah menelefon aku di pejabat setelah seminggu aku keluar dari hotel. Aku menceritakan semua yang terjadi tanpa berselindung. Yang peliknya, dia tidak pula menafikan kisah seram yang aku ceritakan. Dia cuma diam seolah-olah dia tahu apa yang terjadi kepada aku. Setelah beberapa hari aku tinggal di hotel baru, tidak ada gangguan yang aku alami. Dan aku mendapat tahu daripada salah seorang kawan aku yang bapanya bekerja di hotel tersebut. Hotel itu memang mempunyai sejarah yang seram.
Bapaknya turut mengatakan semua bilik yang aku pernah diami itu sebenarnya lama tidak dihuni. Kerana keesokan harinya penghuni bilik-bilik terbabit pasti akan bertanya kepada pihak hotel sama ada bilik mereka itu mempunyai hantu. Cuma kes aku saja yang terlalu ekstrim sehingga pihak pengarah mereka pun tahu mengenainya. Menurut bapa kepada kawan aku, beberapa pekerja sambilan bahagian dapur pun mengalami masalah yang sama. Ada seorang pelajar yang mengambil kerja sambilan di situ sampai demam kerana terkejut melihat 3 lembaga hitam sedang makan di dalam dapur hotel terbabit. Padahal pada waktu itu hanya dia seorang sahaja di situ. Dia heran mendengar bunyi bising di dalam dapur dan seperti aku cuba untuk menyiasat. Kalau setakat panggilan telefon di tengah malam ke meja front office itu perkara yang biasa. Bila mereka jawab panggilan, yang kedengaran hanyalah hembusan nafas dan kemudian diikuti oleh hilaian ketawa yang panjang. Daripada komputer, mereka dapat tahu bilik mana yang membuat panggilan. Mereka segera menyuruh pengawal keselamatan memeriksa bilik tersebut. Begitulah kisah seram aku berdasarkan pengalaman. Hotel di mana tidak perlu aku cakapkan di sini. Yang aku boleh cakap, hotel ini terletak di bahagian utara Semenanjung Malaysia. Terima kasih kerana menonton Kopi-Kopi Ghost Seram. Sekali lagi, kisah ini dikumpulkan daripada pelbagai sumber dan tidak dapat dikenal pasti asal-usulnya. Anggap saja sebagai satu hiburan. Like dan share jika anda rasa bermanfaat. Maafkan kami jika kami tidak memuat naik video mengikut jadual baru-baru ini. Mulai pada hari esok, kami akan memuat naik video mengikut jadual yang ditetapkan. Ini adalah disebabkan oleh komitmen yang lain yang menyukarkan kami untuk memuat naik video di saluran ini. Apapun, terima kasih di atas sokongan anda. Subscribe ke saluran ini untuk mendapatkan lebih banyak kisah seram yang menarik. Kopi-Kopi Go menarik setiap hari.